Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya, Hakim Rahman. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka melakukan lawatan rasmi 2 hari ke Indonesia bermula Ahad ini. Ia merupakan lawatan ataupun lokasi pertama kunjungan luar negara Perdana Menteri sejak menjawat jawatan itu November lalu. Dan kedua pemimpin itu dijangka membincangkan pelbagai isu dua hala yang berkepentingan. Antaranya dijangkakan mengenai sempadan maritim dan darat, kerjasama ekonomi termasuk pelaburan di Ibu Kota Baharu Indonesia, Nusantara dan isu pembantu rumah. Untuk mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Beliau merupakan penganalisis politik UUM. Prof, apakah signifikan Indonesia kepada Malaysia sehingga Jakarta ini dipilih sebagai lokasi pertama kunjungan luar negara Perdana Menteri? Okey, kalau kita lihat berdasarkan kepada sebelum ini, memang kita dapati bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sentiasa mempunyai hubungan baik dengan kerajaan Indonesia. Dan ini kalau kita lihat berdasarkan kepada ucapan pertama yang diterima oleh beliau ketika dilantik sebagai Perdana Menteri, ialah ucapan tahniah yang diberikan oleh Perdana Menteri ataupun Presiden Indonesia, Presiden Jokowi. Jadi ini menunjukkan bahawa memang Indonesia sebenarnya juga dari satu segi melihat kepada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Indonesia ini sangat memandang tinggi kepada pemimpin-pemimpin negara dan apatah lagi kerana memang sebelum ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga seringkali melawat Indonesia walaupun bukan atas kapasiti rasmi, namun atas kapasiti individu beliau juga seringkali mendapat penghormatan daripada pemimpin kerajaan Indonesia. Jadi sudah tentulah sebagai Perdana Menteri beliau pasti akan diberikan layanan yang terbaik dan sudah tentulah hubungan baik yang telah lama terjalin di antara beliau dengan pimpinan-pimpinan kerajaan Indonesia akan memudahkan lagi apa juga perbincangan-perbincangan yang dilakukan oleh kerajaan, terutama isu-isu jangka pendek yang memerlukan kepada penyelesaian dan tindakan segera. Jadi saya katakan bahawa lawatan pertama ini walaupun adalah merupakan satu pendekatan yang seringkali diambil oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini, namun kali ini lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai impak yang agak besar dari segi hubungan di antara dua hala kerana beliau memang seringkali menjadi tetamu yang istimewa oleh kerajaan Indonesia sendiri dan juga hubungan baik beliau dengan pemimpin-pemimpin kanan Indonesia ini. Jadi sudah tentulah kita amat mengharapkan bahawa dengan adanya hubungan baik, maka apa-apa isu dan konflik yang seringkali berlaku kebelakangan ini dapat diselesaikan secara rundingan bersama dan yang lebih utama ia dapat diselesaikan yang cepat mungkin demi kebaikan kedua-dua negara. Prof, atas faktor dekat dan rapatnya hubungan antara dua negara ini, bagaimana sosok bernama Anwar Ibrahim ini boleh menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi penghalang di antara kedua negara ini? Apakah low hanging fruit yang boleh dilakukan dalam masa terdekat yang boleh kita jangkakan hasil pertemuan ataupun lawatan luar negara pertama ini? Okey, ada beberapa isu yang perlu diselesaikan segera. Kita lihat pengambilan tenaga asing, terutama buruh-buruh asing dari Indonesia juga seringkali menjadi antara isu pertikaian. Kerana kalau kita ingat sebelum ini Indonesia telah menghentikan penghantaran buruh-buruh asing ke negara kita atas beberapa isu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat bahawa kebelakangan ini timbul berbagai isu yang menyebabkan terutama majikan-majikan yang mendera buruh-buruh ataupun mendera pekerja-pekerja Indonesia ataupun pembantu rumah dari Indonesia sehingga mengakibatkan kecederaan yang teruk. Dan isu-isu ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan warga Indonesia itu sendiri. Dan isu ini sebenarnya sangatlah penting kerana Malaysia masih lagi mengharapkan pembantu rumah daripada Indonesia kerana kita lihat kos yang tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan kos pengambilan pembantu rumah daripada negara-negara asing seperti Filipina. Jadi sudah tentulah isu ini perlu diselesaikan secepat mungkin dan saya merasakan bahawa dengan adanya hubungan baik di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pimpinan kerajaan Indonesia, maka isu-isu yang kritikal seperti isu pembantu rumah, isu pengambilan buruh-buruh asing ini dapat diselesaikan secepat mungkin supaya apabila isu ini dapat diselesaikan maka sudah tentulah warga Malaysia ataupun industri-industri yang memerlukan
kepada pengambilan pembantu rumah, yang memerlukan kepada pengambilan buruh-buruh tenaga daripada Indonesia, mereka dapat melaksanakan proses pengambilan ini secepat yang mungkin dan dapat membantu meningkatkan lagi terutama industri yang memerlukan kepada tenaga-tenaga pekerja daripada Indonesia. Prof, kita ada masa berbaki kurang 2 minit, tetapi adakah lawatan luar pertama ini juga akan digunakan untuk membicarakan isu-isu serantau, isu-isu ASEAN contohnya seperti melibatkan Myanmar. Bagaimana kedua-dua negara Malaysia dan juga Indonesia boleh memainkan peranan yang lebih besar sebenarnya menggunakan platform pertemuan ini dalam memastikan ASEAN itu lebih baik di masa hadapan? Betul, saya melihat bahawa Malaysia dan Indonesia sebenarnya mempunyai banyak persamaan. Dan kalau kita lihat sebelum ini, Presiden Jokowi menggunakan pentas antarabangsa untuk membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan bukan saja isu-isu serantau, bahkan isu-isu sejagat. Kita lihat beliau juga seringkali membawa isu berkaitan dengan perang di antara Rusia dan Ukraine, dan juga beliau juga membangkitkan berkaitan dengan penindasan warga Rohingya di Myanmar. Dan saya juga melihat bahawa Datuk Seri Anwar juga seringkali membawa isu-isu berkaitan dengan penindasan Palestin oleh rejim Israel, penindasan juga oleh warga Rohingya di Myanmar. Jadi isu-isu ini sudah tentulah boleh dipersetujui secara bersama, dan dengan adanya persamaan kepada memperjuangkan isu-isu kemanusiaan bukan saja di peringkat serantau bahkan juga di peringkat sejagat, maka amat mudah kedua-dua pimpinan negara Malaysia dan Indonesia itu untuk membuat kenyataan secara bersama, misalnya untuk membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan serantau. Saya kira isu berkaitan dengan pelarian Rohingya, isu berkaitan dengan layanan kerajaan atau rejim Myanmar terhadap warga Rohingya ini masih lagi belum selesai. Jadi sudah tentulah mereka boleh mengambil keputusan secara bersama, misalnya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyentuh berkaitan ketidakstabilan, terutama ketidakstabilan politik di rantau ini. Jadi sudah itulah saya merasakan bahawa kebersamaan mereka di dalam beberapa perkara-perkara penting ini akan membantu kedua-dua negara terutamanya untuk memantapkan lagi kestabilan politik di rantau ASEAN ini. Baik, satu lawatan luar negara pertama yang kita nanti-nantikan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka pada Ahad ini, lawatan kerja selama 2 hari ke Jakarta, Indonesia. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Penganalisis Politik Universiti Utara Malaysia UM, berkongsi pandangan berhubung dengan jangkaan lawatan pertama ke Indonesia ini.